Okey, so Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, sorry lah hari ni terpaksa ganggu kelas kamu. Pagi tadi kelas okey kan? Okey, saya pun tak nak panjang lama-lama sangat Okey. So untuk plan petang ni, okey. Okey, untuk plan petang ni sepatutnya sepatutnya kita ada 3 kelas. Okey, sepatutnya kita ada kelas tapi Ah, saya try habiskan settle yang kelas yang pertama ni dahulu. Okey, lepas tu untuk yang kelas untuk lab yang pertama dahulu, lepas tu untuk lab yang kedua tu nanti kita tengok macam mana. Sama ada kamu boleh tengok record video ke atau kita nak kena buat kelas tambah satu lagi kelas. Okey? Okey, so untuk plan kita, okey, okey sebelum saya lupa nak teruskan kelas Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Mahzan Musa. Okay, salah seorang PLV mengajar untuk subjek Electronic Engineering Skill ni Okey, so untuk perancangan makmal kita hari ni, okey. So untuk kelas pertama kita kalau kamu tengok dekat slide tu, okey saya tak tunjuk lagi slide Sekejap ni saya tunjuk slide ni balik. Saya tak share screen lagi. Perlu kot. Okey. Okey. Okey, so untuk perancangan makmal kita untuk petang ni So sepatutnya kita ada 2 kelas. Okey, saya cuba try habiskan dalam sejam ke atau 2 jam kelas. Okey. So untuk yang kelas pertama ni lebih kurang sejam atau sejam lebih Okey. So untuk kelas yang pertama, okey, untuk lab satu ni saya akan intro untuk kamu pengenalan komputer dan juga pemasangan komputer untuk lab satu, manakala kelas yang kedua adalah mengenai teori sistem operating system dan pemasangan sistem operasi. So kita akan buat pemasangan Windows 7 dan Linux Ubuntu untuk kelas yang kedua Okey, so pengenalan Okey, so pengenalan untuk apa itu komputer. Okey, komputer ni ada 3 benda dia buat iaitu memproses arahan, menerima memproses maklumat, menerima arahan, memproses maklumat dan mengeluarkan data output yang tu dipanggil sebagai komputer. Okey, daripada perkataan komputer ni, saya pecahkan dia kepada empat bahagian supaya komputer ni dapat beroperasi dengan sempurna. Okey, yang ni merupakan blok sistem komputer. Tak kisahlah sama ada laptop kamu ke ataupun smartphone. Okey. So yang ni dia punya blok diagram kita. Okey, dia ada input, CPU, output dan juga memori. Okey, daripada blok diagram ni, okey, saya pecahkan pula kepada dia punya maksud dia. Apa yang ada dalam setiap blok tersebut. Okey. So macam dalam input kita ada keyboard dengan mouse, manakala CPU pula okey, dia merangkumi atas motherboard kamu termasuk juga prosesor dan juga RAM. Okey, so dia akan buat kerja menyimpan data dan menghantarkan output kepada monitor. Manakala output pula adalah pencetak dan juga monitor. Manakala memori ada 2 jenis iaitu RAM dan juga ROM. Okey, perkakasan komputer. Okey, perkakasan dan perisian komputer. Okey, ada 2 benda kat sini yang perlu kamu tahu. Yang itu perkakasan ni alatan komputer yang boleh kamu sentuh. Okey, yang biasa kamu guna Manakala perisian pula dia terdiri daripada program software yang kamu selalu gunakan macam Microsoft Word ke, antivirus ke ataupun browser. Iaitu kita ada juga satu lagi software untuk perisian komputer iaitu pemacu ataupun driver. Iaitu perisian ni digunakan untuk menggerak perkakasan komputer. Okey, yang ni digunakan dia ada spesifik untuk gerakkan hardware kamu, macam contoh kamu punya 3D card kamu. GPU kamu ataupun graphic card kamu.
Okey, itu salah satu contoh. Okey. So, daripada yang seterusnya, okey, untuk slide yang seterusnya, okey. Sekejap, saya betulkan ni dulu, slide saya ni dulu. Kecilkan sikit. Okey, langkah keselamatan. Okey, langkah keselamatan sebelum melakukan kerja pemasangan komputer. Okey. So, make sure kena ada pelindung iaitu lapik getah dan juga pakai kasut getah supaya nak menghindarkan kejutan elektrik. Okey. So, kerja yang kamu nak buat ni kita menggunakan arus, bukan arus direct yang arus rendah-rendah macam 12 volt ke 5 volt ke, rendah, bukan rendah, tinggi untuk komputer. Dia menggunakan output arus ulang-alik Okay, so make sure kamu waktu nak buka komputer cabut dahulu daripada plug ataupun tanggal dia punya bateri semasa nak buka komputer. Okey, alat penguji yang diperlukan iaitu test pen ataupun multimeter. Okey, multimeter tu jika perlu okey, untuk kita nak buat pemasangan komputer. Okey, dan juga kamu kena alert. Okey, lita-lita komputer ni sangat sensitif kepada elektrostatik. Okey, so apa tu elektrostatik? Okey. So elektrostatik ni bermaksud daripada sumber luar. Okey, sumber luar yang di mana kamu hasilkan sendiri bekalan elektrostatik ni, sama ada daripada kamu sentuhan daripada baju ataupun rambut. Yang tu salah satu contoh So masa-masa kalau nak baik pulih komputer ni, so kita kena nyah charge sumber elektrik yang ada dekat badan kita ni. So dengan caranya menyentuh dekat badan di bahagian komputer yang tidak disalurkan cat. Okay, ataupun dekat mana-mana bahagian body komputer tu. Okey. So proses nak untuk nyah charge ni kita buat sekali saja. Okey, selepas tu elektrostatik tu dia akan hilang. Okey, itu untuk cara itu yang maksudnya apakah itu elektrostatik. Okey, yang seterusnya. Okey, apa yang ada dalam sebuah komputer? Okey. So, yang ni perkakasan yang ada. Okey, yang sedia ada dalam komputer. Okey. So, yang cuma saya dash ni, okey, yang saya dash ni adalah dua barang yang saya dash ni. Barang ni saya dah tak ada dah tak kebanyakan komputer dah tak pakai dah. Kecuali yang ni saja, DVD-ROM. DVD-ROM atau DVD writer ni orang ni selalunya pakai yang external. Okay, dah tak pakai dah sangat sebabnya kita dah ganti kepada USB drive untuk simpan data. Okay, DVD-ROM ni kebanyakannya dulu untuk selalunya kita buat simpan movie ataupun kita nak simpan kita punya data-data dalam DVD, dalam DVD-ROM, dalam DVD disk. Okay, so untuk perkakasan komputer. Okay, manakala papan induk pula. Okay, so waktu kamu nak beli komputer ni, okay, so kamu kena alert tentang motherboard ni. Okay, motherboard pun ada spek dia dan juga kualiti dia. Dia ada daripada spek yang rendah sampailah yang ke tinggi. So, bergantung kepada kerja apa yang kamu nak buat. Okay, bukan nak kata kalau spek motherboard yang spek rendah tu tak boleh untuk buat macam contoh kalau kita nak buat main gaming ni bukan tak boleh, boleh. Okay, tapi dia punya orang kata processing tu dia agak delay sedikit. Okay, berbanding macam contohnya katakanlah kamu menggunakan motherboard yang menggunakan prosesor Intel Celeron. Okay, dia takkan sama macam Intel i3 ke Intel i5 ni. Okay, macam contoh i3 dan i5 tu dah, dia punya grade tu motherboard dia dah range dalam pertengahan. Okay, kalau macam i7 ke i9 tu dah high spec dah. Okay, so kamu kena tahu motherboard ke laptop yang kamu nak beli tu tujuannya nak guna apa. Okay. Okay, slide yang seterusnya. Okay, yang ni adalah jenis-jenis papan induk yang ada di pasaran. Okay.
Kecuali yang sekarang ni Intel dan juga Intel. Okey, Intel saja. Intel kalau dulu memang ada dia dia keluarkan produk dia sendiri, okey, untuk motherboard termasuk juga HP. HP ni dia bukan pembuat motherboard, dia cuma penjual saja. Dia kalau contohnya dia ambil motherboard daripada, contohnya dia ambil Asus ke Gigabyte tu, dia rebrand atas nama dia. Okey. Dan kalau macam contoh, kalau kamu beli yang jenis papai komputer yang datang original sekali, okey, so kena beli semula daripada supplier tu. Okey, melainkanlah kalau kamu gunakan komputer customnya, macam desktop ni customnya. Okey, kita boleh pasang barang macam-macam. Okey, campur-campur Okey, untuk slide yang seterusnya. Okey, so yang ni salah satu kerja kamu nanti dalam lab report kamu. So saya nak nanti kamu buat labeling untuk motherboard ni macam ni, lebih kurang macam ni. Okay, saya perbesar dulu sikit. Okey, saya perkenalkan sikit dia punya barang-barang yang ada atas ni. Okey, yang saya tunjuk yang ni adalah motherboard yang jenis lama. Okey, so kerja kamu nanti dalam lab report nanti, okey, kamu tengok dalam Google Classroom, okey, cari motherboard yang model yang terbaru. Okey, jangan ambil yang model yang jenis lama. Kalau model yang jenis lama, dia ada contohnya macam kat sini PCI slot ni. Okey, apa guna PCI slot ni? PCI slot ni adalah untuk kad-kad tambahan seperti kamu nak tambah sound card, okey, USB card ataupun Wi-Fi card dekat sini. Okey, ada setengah motherboard juga dia datang sekali dengan built-in terus Wi-Fi. Okey. So kalau macam ni, kalau nak perlukan kalau katakan USB kamu dah habis kamu pakai, dah penuh dah penuh So kalau kita boleh buat kad-kad tambahan kat sini. Okey. So kebanyakan motherboard yang terkini pun dia tak banyak dah supply, dia tak supply dah untuk PCI slot ni. Selalunya dalam 2 atau 3 port saja. Okey. So yang ni pula, slot yang ni pula AGP. Okey, yang ni yang bahasa lama. Okey, bahasa teknikal lama. Tahu yang terbaru, okey, yang dipanggil sebagai PCI Express punya slot untuk graphic card ataupun GPU. Okey, kamu tengok, yang kamu dengar dalam Facebook kata apa Nvidia RTX 3090 ke, dia pasang slot dekat sini. Okey. Okey, untuk graphic card. Okey. Manakala yang soket putih ni pula, yang ni adalah untuk tapak prosesor. Okey, tapak prosesor ni bergantung jenis prosesor yang kamu pakai. Okey, kita tak boleh suka-suka hati kalau kamu dah pakai motherboard Intel, kamu nak masuk AMD punya prosesor. Tak boleh tak sama. Okey, soket pin dia berbeza. Okey, so dekat sini ada juga dia punya port untuk heatsink dan juga mounting dekat sini. Okey, manakala yang ni pula adalah 20 pin power. Dari power supply masuk ke input sini. Okey. So, yang ni pula, yang biru panjang ni, okey. Yang biru panjang ni adalah RAM slot. Okey, untuk atas motherboard ni dia bergantung kepada supplier juga. Ada setengah motherboard dia datang 2 RAM slot dan juga 4 RAM slot. Untuk laptop, sorry to say memang tak ada sampai 4 slot Cuma 2 slot saja atas laptop Okey, manakala yang slot yang ni IDE ni adalah yang slot yang jenis lama. Okey. So yang ni tak payah kamu buat labeling dalam kamu punya lab report nanti. Okey, tak perlu ada. Dan kat sini cuma saya tak masukkan adalah untuk SATA punya port. Okey, untuk SATA port kamu kena cari, kamu kena tengok dekat mana dia punya SATA port. Ataupun nanti kejap lagi saya tunjuk masa demo pemasangan nanti. Okey, seterusnya. Okey, CPU. Okey, sekarang kita pergi pula kepada CPU Okey, barang yang pertama Okey, CPU CPU adalah otak komputer. Okey, chip yang ada dalam pasaran ni, ada dua yang top selalunya, Intel dan juga AMD. Okey, so kebanyakannya orang pakai adalah selalunya Intel i3 sampai i7. Itu selalunya yang senang mudah dapat dan bajet yang tak terlalu tinggi sangat. Okey. Okey, dua macam kalau nak bajet yang rendah adalah
bajet yang biasa paling rendah ni, kalau katakan nak laptop yang rendah, okey, yang tu laptopnya datang dengan prosesor Celeron. Okey, manakala AMD pula, okey. So saya ni bukan fan AMD, okey, bukan peminat AMD ya. Okey, tak pernah lagi pakai AMD. Okey, selama saya daripada saya zaman study sampailah saya kerja ni, kebanyakannya komputer saya semua pakai apa pakai Intel punya processor. Okey, so yang terkini ya, yang ada dalam market ya, contohnya macam Ryzen 3, Ryzen 5 dan Ryzen 7. Ada lagi yang terkini lagi, cuma saya tak list dekat sini. Okey. Okey, ni contoh di bawah, yang ni pandangan bawah processor. Okey, kalau saya zoom in dekat sini, okey, dia ada dua type dekat sini. Kalau kamu tengok kat sini, okey, satu type ni jenis ada berpin, satu lagi jenis tanpa berpin. Okey, so cara nak pemasangan, cara yang mana senang untuk pemasangan, yang ni lebih mudah. Yang ni lebih mudah berbanding yang ni. Yang ni berbanding ni kena berhati-hati sebab kita nak jaga pin dia. Okey, cara nak pemasangan dia. Okey, cara pemasangan dia, kita kena tengok pin nombor 1 yang ada segitiga marking segitiga gold di sini. Okey, segitiga. Okey, atas soket prosesor ni pun ada juga dia punya dekat corner ni. Dekat corner salah satu ni ada juga dia punya marking segitiga cara dia nak letak prosesor dia. Okey. So, untuk pemasangan prosesor, untuk pemasangan CPU, pemasangan komputer ni nanti saya buat video, saya buat simulation. Okey, yang ni saya tak tunjuk video Satu lagi nanti saya letak dalam link dalam kelas. Saya letak yang video cara orang pemasangan. Okey, pemasangan yang orang dah buat kamu boleh tengok link dalam video dalam kelas nanti, dalam Google Classroom nanti. Itu yang real orang yang betul, hardware yang betul ni, cara nak pasang komputer. Okey. Okey. Family Intel dengan AMD. Yang ni model yang dah tak ada dah dalam pasaran dah. Okey, yang dah kebanyakannya dah tak ada Mungkin ada yang kamu tak pernah dengar ni. Titanium dengan Xeon. Ataupun Phantom ke Athlon ke. Okey, kalau macam Athlon ni selalunya yang ni user punya. Okey, Phantom ni saya tak sure prosesor apa. Okey, tapi ni untuk, tak salah saya, mungkin untuk server punya. Kalau macam Titanium dengan Xeon ni untuk keluarga server punya. Okey, yang ni untuk komputer yang high spec ni, company besar-besar saja selalu beli guna prosesor ni. Okey, untuk slide yang seterusnya, kita pergi pula kepada power supply ataupun bekalan kuasa. Okey, bekalan kuasa So, untuk bekalan kuasa ni, dia ada dua type. Okey, satu modular, satu lagi non-modular. Okey, macam dalam gambar saya ni adalah jenis non-modular. Okey. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, bekalan kuasa ni. Okey. So, satunya dalam bekalan kuasa yang atas ni, okey, bekalan kuasa ni kita tak boleh repair sendiri. Okey, selalunya orang beli, kalau rosak beli baru, atau benda ni pakai buang macam tu kalau rosak Kalau dulu, kalau model awal tahun 2000 ni, awal tahun 2000 dahulu, okey, board power supply ni boleh repair. Okey, kalau nak repair kita hantar kepada technician komputer. Okey, so harga power supply pun sekarang pun tak mahal dah, tak macam dulu Harga dalam bawah 100 pun boleh dapat, bergantung kepada watt dia. Okey, macam tu ada 300 watt, 600 watt sampai 1000 watt pun ada. Okey, manakala output dia pula, dia akan hasilkan 12 volt plus minus, 5 volt plus minus dan juga orange. Okey, 3 volt. Okey, ini dia punya power supply yang ada. So yang ni tak perlu ingat benda ni. Okey, kalau kita buat pemasangan, kita just plug in terus saja. Okey, kita dekat komputer kita. Okey. So yang ni untuk komputer desktop bukan untuk laptop. Kalau laptop kita pakai adapter biasa saja. Okey, sebelum saya terlupa bekalan kuasa ni,
Okey, bekalan kuasa ni kamu boleh atau bekalan kuasa komputer desktop ataupun adapter komputer ni. So kamu boleh pusing satu dunia ke mana-mana pun. Tak ada masalah. Okey, kalau kamu katakan nak pergi ke Thailand ke Jepun ke, kamu boleh bawa komputer kamu. Okey, tanpa memerlukan penukaran bekalan kuasa. Kalau dulu je kena buat, kena tukar, kena datang macam contohnya kalau dekat Jepun dia punya power supply 110. So kamu kena beli 110 punya power supply. So macam sekarang tak perlu dah. So dia automatic, dia boleh apa power supply ni, dia punya transformer dia boleh turun, boleh naik dia punya power dia. Okey, dia ikut bekalan kuasa yang input daripada current daripada plug, wall plug kita. Okey, daripada bekalan kuasa ni, okay, dia punya body. Okey, manakala dia punya jenis-jenis soket sambungan ni. Okey, dekat sini ada 5 jenis soket kat sini. Okey, tapi yang tengah-tengah ni tak ada dah raket. Yang ni untuk floppy disk. So yang ni tak perlulah kamu ambil tahu dah. Okey, cuma yang kita nak kena ada yang 4 ni saja perlu tahu. Okey, yang sebelah kanan ni sekali, okey, yang sebelah kanan ni, okey, yang sebelah kanan ni adalah jenis soket SATA punya power cable. Okey, yang ni mudah kerja dia. Okey, dia punya bentuk dalam L shape, kamu boleh cucuk saja dekat kamu punya soket hard disk kamu. Okey, ini untuk hard disk yang bersaiz 3.5. Okey, hard disk 3.5. Okey, manakala yang ni pula, okey, untuk yang terkini punya, okey, yang model jenis sama dia menggunakan 20 pin. Yang terkini dia menggunakan 24 pin. Okey. Manakala yang ni pula jenis model yang lama, okey, model lama 4 pin. Okey, main power cable. Yang terkini dia pakai 8 pin. Okey. So, yang ni pula untuk peripheral. Okey, sorry yang saya lupa nak terang. Okey, yang dua ni adalah untuk onkan kamu punya motherboard kamu. Okey, nak hidupkan bekalan kuasa kamu dua-dua ni soket ni. Manakala yang ni pula adalah untuk aksesori. Sama ada RGB light ke, okey, lampu RGB ke ataupun kipas. Okey, menggunakan power ni. Okey. Yang ni saya tak ingat, saya terlupa nama apa nama dia punya apa. Dia ada sebutan dia, nama panggilan dia ni. Okey, soket ni. Okey, dan soket ni pun dah tak banyak dah. Kalau dulu memang ya. Sekarang ni kebanyakannya soket pakai yang ni. Okay, yang ni cuma ada dia sebagai aksesori saja. Okey, so yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada RAM. Okey, so untuk RAM ni, okey, yang ni yang mula-mula ni yang kita, kalau kamu tengok ni yang sejarah awalnya RAM. Okey, RAM ada juga yang lain. Semua saya buat keluarkan model yang tahun 2000 saja. Okey, tahun 2000 sampailah sekarang. Okey, kita ada SDRAM, DDR. Okey. So yang ni dia punya cerita dia. Okey, saya pun tak nak explain panjang sangat. Okey, kita nak pendekkan kelas kita ni, kita tak nak cerita panjang sangat. Okey, so yang ni model-model lama ni, okey, dah kebanyakannya dah tak ada dah dalam pasaran. Okey, yang ada DDR3 dan DDR4. Okay, yang terkini pula kita dah ada DDR5. Apa yang beza setiap model RAM ni adalah dia punya clock speed dia. Okey, clock speed dia berbeza. Okey, kalau macam kamu tengok ni DDR3 ni dia punya kadar proses pemindahan datanya dalam 2133 megabit per second. Okey, kalau kamu tengok untuk DDR4 yang paling tinggi adalah 4266 Mbps. Okey, kalau DDR5 lebih laju lagi. Cuma saya tak masukkan dalam slide saya benda ni. Okey. Daripada penerangan ni, kalau kamu tengok dekat sini pula untuk dalam slide ni adalah dia punya bentuk dia setiap RAM. Okey, kalau macam SDRAM ni untuk setiap RAM ni dia tak ada dah, macam RAM ni dah tak ada dah. Okey, tak jumpa. Kalau jumpa pun nasib lah. Okey, memang dah tak ada pakai dah. Okey, yang membezakan setiap RAM ni adalah dia punya lekuk di sini, di tengah-tengah ni. Okey, lekuk di tengah-tengah ni. Okey, dan salah satu kerja kamu dalam lab report nanti juga. Okey, so cari gambar dalam internet. Okey, cari Google image tu.
cari paparan apa RAM tu, okey, tengok dia punya model dan juga dan juga saiz berapa gig dia. Okey, ada dalam lab report kamu. Okey, saya pun terlupa juga lagi satu benda. Okey, termasuk juga prosesor ni. Okey, atas prosesor ni pun so kamu kena cari gambar dia. Okey, belakang prosesor ni. Okey, dia ada belakang prosesor ni, dia ada tunjuk jenis brand apa, berapa speed dan model apa. Okey, yang tu kena masuk dalam lab report kamu. Okey. So yang seterusnya, okey, CPU saya tertinggal tadi, okey, saya dah pengingat balik. Okay, RAM saya dah pengingat balik. Okey. Kita terus pergi kepada cakra keras. Okey. So yang ni mungkin kamu baru dengar, okey. Apa itu cakra keras? Cakra keras ni adalah hard disk. Okey, ataupun hard drive. Okey. So kalau ikut teori yang kamu tengok dekat sini, okey, yang ni adalah teori untuk jenis hard disk mechanical. Okey, bukan untuk macam contohnya hard disk jenis SSD. SSD dia lain pula. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, okey, kalau hard disk jenis mechanical ni, okey, dia design di atas piring. Okey, dan tersimpan dalam bekas bekas kedap udara supaya nak elak daripada debu dan habuk dan asap. Okey, sebab itulah dia simpan elok hard disk tu. Okey. So hard disk ni kita kena jaga kalau jenis mechanical. Kalau jenis SATA punya, okey, ataupun yang model terbaru M2 punya hard disk, okey, dia punya cara penjagaan dia tak berapa cerewet sangat macam hard disk mechanical. Mechanical ni kita kena jaga dia punya jarum dia. Okey, jarum di atas piring tu. Okey. Apa yang perlu kamu tahu semasa nak membeli hard disk ni adalah dia punya saiz, kelajuan, kadar pindahan data dan juga dia punya transfer rate. Kelajuan pusingan seminit. Okey, yang ni merujuk kepada hard disk mechanical. Okey, yang ni kelajuan kadar penghantaran data atau transfer rate. Okey, yang ni merujuk kepada, kalau yang ni pula merujuk kepada dia termasuk juga hard disk mechanical, tetapi untuk hard disk SSD, okey, SSD dia cuma ada kadar penghantaran data dan purata seminit saja untuk SSD. Okey, dia tak ada dah kelajuan putaran seminit. Ni tak ada dah. Untuk hard disk mechanical. Okey, mesti kamu tanya-tanya apa dia hard disk mechanical? Macam mana rupa bentuk dia? Yang ni besar gedabak ni, dia punya ni, hard disk mechanical. Okey, so yang ni jenis hard disk mechanical. So penjagaan dia kena hati-hati. Sebab apa? Kita nak elakkan jarum dia ni daripada bergoyang. Okey, kebanyakannya kalau katakan model komputer yang datang, okey, kalau katakan spek yang kamu beli tu selalunya kalau kamu terus dapat kata 500 gignya komputer, 500 gignya hard disk, selalunya dia akan datang dengan ni. Okey, kena tanya betul-betul dekat seller komputer tu. Hard disk mechanical ke ataupun hard disk biasa, kamu tanya kat dia. Okey, kalau yang terkini orang akan pakai jenis model ni. Okey. So yang ni dia punya konsep penyimpanan dia seperti macam USB drive ataupun flash drive. Termasuk juga yang ni. Okey, yang paling terkini pakai yang ni lah. Okey. So kebanyakannya orang pakai yang ni terkini. Okey. So yang dua model ni masih ada lagi, tapi orang kebanyakannya guna dia sebagai second punya hard disk untuk buat penyimpanan data. Okey, kebanyakannya sekarang yang terbarunya, okey, kita nak save kita punya ruang kerja kita, orang kebanyakannya bertukar kepada ni. Okey, kepada M2 punya hard disk. Okey, M2 punya hard disk dia kecil, okey, dan save energy. Okey, kalau yang ni dia punya energy efficient dia kurang. Okey, untuk hard disk punya size. Okey, so untuk hard disk punya size dia ada dua jenis. 3.5 inci dan 2.5 inci. Okey, 3.5 inci ni adalah untuk hard disk desktop ataupun kamu boleh juga buat dia sebagai
hard disk untuk external dekat luar. So untuk hard disk kat luar tu, kamu kena beli casing dia. Okay, macam contoh macam Western Digital ke Maxter ke. Okay. So yang tu yang dah siap yang Kingston lah. Kingston ada jual ni ya, external hard disk. Ada ke tak? Masa tak ada Kingston. Ada, macam Apacer ada juga. Apacer. Apacer mungkin ada. Saya tak pernah. Saya pun dah lama dah tak beli external hard disk . So untuk external hard disk ni macam contoh brand-brand macam company besar macam Western Digital ke Maxter ke. Okay. So kamu kena hati-hati nak jaga dia. Okay. Macam kalau jenis ni kalau macam jenis custom je ni, kamu beli hard disk asing, dia punya casing hard disk asing, casing untuk di luar asing. So kita boleh tukar-tukar. Kalau katakan hard disk kita rosak, so kita boleh pakai. Okay, manakala yang 2.5 inci ni adalah untuk laptop. Okay, untuk laptop ni ataupun kamu nak buat external pun boleh juga. So tengok model apa yang kamu nak beli ya. Model apa yang kamu nak beli ya. Okay, cuma sekarang ni kalau lagi tinggi dia punya memori, lagi mahal lah. Tunggu lagi 2-3 tahun lagi. Kalau 2-3 tahun ni 1 tera tu mungkin dapat bawah 300 selepas ini. Manalah tahu. Okay, so untuk cerita hard disk. Okay, manakala dia punya penyambungan pula. Okay, untuk penyambungan dia punya teknologi yang ada ada 2 jenis kat sini. Okay, satu parallel advanced technology dan satu lagi jenis SATA. Yang parallel advanced technology ni yang jenis dia pakai jenis ribbon. Okay, dalam lab kita masih ada. Okay, yang ni kebanyakan komputer yang latest tahun 2020 sampailah 2021 dah tak ada dah benda ni. Okay, yang ni awal tahun 2000 saja ada. Okay, manakala yang ni pula kebanyakannya sekarang pakai yang ni. SATA punya kabel. SATA punya kabel kecil saja dan mudah dia punya pemasangan dia. So kamu tengok dekat sini, dia punya bentuk dia, okay, bentuk dia L shape. Okay, bentuk dia L. Kalau berbanding dengan ni, yang ni dia bentuk macam ada pin. Lebih kurang saya tak ingat berapa pin. Tak sampai 100 kot dia punya pin ni. Okay, pin dia punya penyambungan. Yang ni kena hati-hati waktu nak penyambungan. Okay, kalau komputer-komputer yang jenis lama punya, dalam sekolah-sekolah lama ke, mungkin ada lagi. Dalam lab komputer kita masih ada lagi komputer yang pakai jenis ni. Okay. Okay, cuma saya tak cerita kat sini dia punya kadar transfer rate. Kadar pemindahan data dia. So kamu boleh cari sendiri ya. Untuk 2 jenis kabel ni. Okay, kita pergi pula kepada graphic card. Okay, untuk graphic card ni. Okay, untuk graphic card ni adalah satu benda yang sekarang kebanyakannya wajib lah orang nak . Okay, so dia nak memproses image dekat monitor kita ni lebih cantik. Okay, so graphic card ni ada 2 jenis ataupun kebanyakannya orang panggil GPU. Dia ada 2 jenis. Sama ada atas onboard ataupun external. Kalau external ni macam contohnya kebanyakannya 2 brand yang saya tahu, ATI dan juga Nvidia. So Nvidia sekarang tengah top orang pakai sekarang, Nvidia. So dan harga dia mahal. Okay, so apa guna dia adalah untuk memaparkan image tu lebih cantik. Okay, so selalunya orang nak buat gaming ataupun buat video. Okay, so proses untuk nak nak proses image ke ataupun nak proses bermain game tu lebih cantik ni. Bergantung kepada kamu punya GPU punya CPU dan juga RAM dia. Berapa gig. Okay, so untuk GPU ni ataupun graphic card ni dia ada prosesor dia sendiri dan juga RAM dia. Okay, so dia tak share the RAM atas motherboard . So kalau macam Intel punya graphic card, okay, Intel punya graphic card yang onboardnya yang datang dah siap sedia atas motherboard tu, yang tu jenis biasa. Okay, kalau kamu nak main game, dia punya setting dia tak boleh terlalu tinggi. Cuma selalunya kita akan pakai jenis low saja. Okay, macam contoh saya tunjuk dekat sini. Macam saya punya laptop ni. Okay, kejapnya.
computer management. Okay, so saya buka ni computer management. Okay, salah satu tu dalam Windows 10 ni. Okay, Windows 7 pun ada. So saya tengok dalam device manager ni. Okay, dalam device manager ni dia tunjuk kita punya semua link kita punya komputer kita. Okay, link hardware komputer. Macam saya nak tunjuk ni sekarang adalah saya punya graphic card. So saya ada dua jenis graphic card kat sini. Satu graphic card Intel, satu lagi graphic card GeForce atau Nvidia GeForce. So dia boleh switch automatic. Okay, kalau macam sekarang saya buat paparan biasa sekarang ni, saya guna graphic card Intel saya. Kalau saya nak buat main game performance, dia akan automatic on graphic card Nvidia. Okay, so ini dua GPU yang ada di atas komputer saya. Okay, so untuk nak beli laptop, kalau kata kamu katakanlah plan nak membeli komputer, okay, kalau rasa nak budgetnya, okay, saya bagi yang budget untuk gaming ya, cari yang jenis macam contoh Acer Nitro, yang tu untuk budget. So macam kamu nak pakai sebagai student tu, puas hati lah kalau kamu nak pakai untuk katakan daripada tahun 1 sampai tahun 3 ni, ataupun nak sambung ke degree nanti pun tak ada masalah. Okay, so laptop saya paling lama saya pakai lebih kurang 11 tahun. Okay, saya tak pernah tukar laptop saya. Tapi dah sampai usia dia, okay, hard disk pun dah kong. Okay, so laptop tu dah tak boleh on. Laptop tu boleh on lagi, cuma saya spare part dia tak ada dah. Spare part dah tak ada dah. Okay, so laptop laptop Dell saya tu, okay, model apa saya pakai tu, saya pun terlupa dah model dah. Inspiron. Bukan Inspiron. Inspiron tu Dell tu yang Inspiron tu dia model yang paling basic. Okey, saya ambil model yang tengah-tengah. Dia bukan XPS. Aduh. Apalah satu nama tu, saya terlupa nama dia, saya tak ingat dah. Okey, yang tu dia model dia tengah-tengah untuk Dell ni. Okey, kalau macam contoh Acer pula, selalunya Acer Aspire. Aspire tu yang basicnya. Tapi dia ada juga datang dengan apa? Tak salah saya ada juga kot datang graphic card. Okey, kalau nak cantik, kalau ada bajet, cari Acer Nitro. Okey, puas hatilah. Kalau macam saya pun sekarang pun pakai Acer Nitro ni pun puas hati lah. Kalau nak main game pun tak ada lag, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Setakat kalau Latitude Latitude bukan. Latitude model untuk Latitude dia model untuk office. Selalunya company Dell dia akan jual Latitude dia untuk office punya work. Kita boleh beli juga Latitude, tapi dia punya apa kelebihan Dell Latitude tu, okey, dia punya spek bateri dia lifelong dia tinggi kalau berbanding dengan laptop home user macam biasa. Kamu boleh tengok bandingkan dalam website Dell. Okey, so saya pun dulu pun pengguna tegar Dell. Lama saya pakai Dell tu. Memang puas hati saya pakai Dell. Sampai reput saya pakai Dell tu. Okay, so kita balik semula kepada kita punya slide kita. Okay, daripada graphic card kita ni. Okay, so kita ada sambungan dia. Okay, sambungan kepada kita punya output untuk kita punya graphic card kita. Okay, laptop pun ada. Okay, so komputer desktop pun ada. Kalau komputer desktop memang wajib. Okay, kalau macam laptop kita dah ada screen. Dan kita ada juga external punya nak tambah monitor luar. Macam contoh kita ada HDMI. Okay, yang ni kebanyakannya model yang baru. Okay, model yang lama ada dua jenis iaitu satu ni tertinggal pula dia VGA. Transgender. Apa dia? Yang transgender punya kabel. Bukan transgender punya kabel. Okay, yang ni nama dia bukan transgender punya kabel. Yang ni dia VGA kabel dia. Saya betulkan balik punya color dia. Oh, tak ada, hilang punya color. Nanti saya betulkan balik ni. Yang ni VGA manakala ni DVI. Okay, sebab apa orang masih sampai sekarang pun masih ada lagi berdua benda ni sebab dia punya teknologi ni dah lama dan murah, senang orang pakai. Yang ni. Apa-apa komputer monitor masih ada lagi. Tapi kebanyakannya sekarang orang dah balik kepada yang ni.
Okey, dua dua kabel ni, okey, dia cuma hanya memaparkan image saja. Berbanding yang ni lebih lagi punya function dia. Dia boleh papar image, okey, image yang lebih cantik sampai 4K punya image dan juga audio. Okey, yang ni dia punya kelebihan dia. Okey, dua benda ni dah tak ada, masih ada lagi. Okey, dekat lab kita pun dah ada. Okey, lab yang komputer yang baru dalam lab saya, okey, kebanyakannya dah pakai, mula dah pakai ni, HDMI. Dan lepas 10 tahun dah saya dah kerja dalam Unimate, baru dapat merasa, okey, apa, monitor yang menggunakan HDMI. Okey, dia punya image lagi cantik lagi. Okey, so daripada sambungan-sambungan kabel ni, okey, kita pergi kepada monitor. Okey, kita masih ada CRT. Okey, CRT ni dah tak ada dah dalam pasaran. Okey, selalunya TV-TV lama atau monitor-monitor lama, lab kita masih ada lagi. CRT ada dalam 2 biji ke 4 biji tinggal. Okey, kebanyakannya pakai LCD dalam lab dekat lab saya, lab komputer menggunakan VGA. Okey, tak ada tak pakai lagi apa HDMI. Okey, yang seterusnya monitor LED. Okey, untuk monitor LED ni, okey, so dia ada dua jenis panel. Satu IPS, satu lagi VA panel. Okey, dua jenis monitor ni, VA panel dan IPS ni, so kamu boleh cari sendiri dalam internet dia punya kelebihan dia apa. Okey. Okey, yang seterusnya di belakang dia punya sambungan I/O port dia, sambungan komputer dekat belakang. Okey. So dekat sini ada dua model dekat sini. Okey, satu model yang lama tahun 2000 punya model dan yang ni yang terkini punya. Okey, saya start dekat sebelah kiri ni dahulu. Dua jenis ni adalah dipanggil sebagai PS2. Kalau tak nampak saya zoom dulu. Okay, PS2 punya model. So yang ni guna dia adalah untuk mouse dengan keyboard dan juga mouse. Okey, so RJ45 untuk LAN punya kabel, USB. Okey, so USB ni pun dia punya color dia. Okey, so kalau color yang biru ni selalunya untuk 3.0. Kalau yang hitam ni untuk, tak salah saya, version 1.0 sampai 2.0 dia color hitam dan speed dia tak selaju macam 3.0. Kalau 3.0 color dia biru dia punya dalam ni. Okay, manakala yang ni adalah untuk parallel port, untuk printer model lama. Sekarang dah tak ada dah. So dia dah buang dah daripada komputer. So serial port ni untuk serial communication, VGA untuk sambungan kepada monitor. Untuk gaming, dulu tak ada USB. Kami pakai yang ni untuk gaming joystick pakai ni. Okay, kalau sekarang kita pakai Bluetooth ataupun kabel USB. Okay, so yang ni kita ada line out untuk speaker, line in dan juga mic. Yang ni untuk audio punya. Okay, so audio ni. Okay, manakala yang ni pula, okay, yang ada terkini adalah tambahannya adalah HDMI dan juga DVI. Okay, untuk DVI kebanyakannya laptop tak ada benda ni Okay, yang kebanyakan yang dah ada komputer laptop ada port yang ini HDMI, USB. Okay, untuk audio cuma ada untuk headphone saja. Okay, headphone saja. Untuk line in punya mic dah kita pakai built-in punya mic atas laptop. Okay, so untuk yang ni VGA dengan PS2 memang tak ada. Okay, so selesai untuk penerangan lecture. Okay, dah terlajak dah 45 minit saya berceloteh. Okay, saya terus pergi kepada kita punya ni. Okay, saya tak nak lama-lama sangat dekat mana saya tunjuk dulu. Okay, dalam lab report kamu ni. Okay, saya tunjuk dulu lab report ni. Okay, Google Classroom. Okay, nanti kalau saya tak tunjuk nanti tertanya-tanya korang mesej saya lah macam mana nak buat lab report.
Okay, saya explain dulu. Okay, komputer. Okay, so untuk lab report Okay, so untuk lab report ada 2 lab report kat sini. Okay, so satu lab report untuk hardware assembly yang lab sekarang. Okay, satu lagi lab report ni untuk installing virtual machine dan OS. Okay, so saya tunjuk dulu dekat sini untuk lab report ni. Okay, untuk lab report ni. Okay, untuk lab report ni, so kamu tak perlu print. Okay, so buat saja typing atas komputer kamu. Okay, buat typing yang lepas tu. Memang untuk dokumen ni memang saya lock saya tak benarkan kamu edit atas Google Drive. Kalau kamu nak download sendiri offline, download guna Word atas komputer kamu. Okey, kalau boleh jangan edit atas Google Drive. Nanti pening saya nak check paper kamu nanti. Okey. So dekat sini saya dah list down dia punya soalan lebih kurang 16 soalan dia. Ada 16. Okey, sorry, ada 13 soalan. Okey, ada 13 soalan. Okey. So kalau kamu buka saja dengan Google Doc ni, bukan tak boleh edit, boleh edit. Tapi nanti bila save nanti macam-macam nama nanti ada sekarang. Okey, sebaiknya cara nak download dia, kalau siapa-siapa yang tak tahu tengok cara kat sini. Okey, dekat file, download, pergi dekat Word. Okey, convert file ni kepada Word. Selepas kamu download saja, selepas kamu download saja file tu, sekejap hilang ni. File tu, kalau kamu dah download hilang pula file ni. Okey, macam contoh ni saya dah buka dah macam contoh yang ni. Okey, macam contoh kamu buat typing atas Word. Okey. So saya nak kamu lepas kamu habis buat dalam Word, tolong convert kepada PDF supaya senang saya nak log nanti. Senang kamu log. Saya tak ada buat perubahan nanti ke atas kamu punya kamu punya kerja nanti. Tolong log dokumen kamu kepada PDF, convert. Okay, cara nak convert dia, kamu pergi dekat file, pergi export dan create PDF. Okay, pergi PDF file. Lepas tu siap upload balik ke Google Classroom. Nanti. Tadi Google Classroom. Okay, so report kamu nanti tolong yang kat sini pun saya dah saya dah letak sini. Okay, tolong buat dalam format nanti. Tolong lepas habis kerja save dalam format PDF. So jangan kamu convert siap-siap dalam PDF, memang tak boleh So log PDF kamu kepada log file kamu kepada PDF nanti. Convert daripada Word kepada PDF. Okay, so nanti senang saya kutip nanti kerja kamu nanti. Okay. So untuk yang ni, untuk lab report yang pertama, dia punya due kamu boleh tengok kat sini berapa hari bulan. Okay, lab report kedua berapa hari bulan. Okay, ada selang beberapa hari Okay, so saya buat demo dulu untuk PC assemble. Okay, untuk PC assemble ni saya tak boleh ambil daripada barang komputer dekat lab So kalau nak ambil kena ada kebenaran So sebab dia yang tu harta universiti. Okay, saya pun tak ada PC sendiri dah dekat lebih 10 tahun dah saya tak beli komputer desktop. So saya cuma boleh tunjuk kat kamu ada satu game ni, petang ni kita main game sikit. Okay, so kita belajar menggunakan PC building simulator. Ini. Tak adalah boring kamu tengok saya berceloteh Okay. So yang ni game ni salah satu ni cara dia tunjuk kat kita untuk untuk fahamlah macam mana nak pasang komputer
Okay, so yang dalam ni sekarang kita nak pergi dekat option free how to build a PC. So dalam free how to build a PC ni, dia akan terang dia selain daripada nak tunjuk kita cara nak pasang, dia akan tunjuk sikit ada apa-apa maklumat yang macam contoh orang baru yang tak tahu mengenai barang-barang komputer. Okay, saya continue dulu. Okay, ni PC saya. Okay, first kali, so komputer ni dia menggunakan casing Cool Master. Okay, Cool Master nya saya tak ingat model apa. Okay, so yang ni dia punya side panel dia kiri kanan. Okay, yang ni dia model ni dia menggunakan magnet. Kalau yang model yang biasa yang ada, selalunya dia akan bagi lock dekat belakang ni dengan skru. Okay, tapi kebanyakannya yang sekarang yang saya tengok orang kebanyakannya casing desktop ni dia dah pakai magnet saja. Okay. Okay, first kali cara nak pemasangan dia, kita kena buang dulu dia punya case kiri kanan dulu. Okay, sebelah sini saya buang dulu. Okay, termasuk juga yang casing di sebelah sini. Okay, so itu cara nak buat buang dia punya casing. Sebabnya kita nak dua side panel ni kita nak memudahkan kerja kita nanti, sebab kita nak masuk power supply dan juga buat wiring nanti sekejap lagi. Okay, yang seterusnya kita nak masukkan power supply. Okay, dekat bawah ni, okay, kalau model yang sebelum ni dia punya power supply kedudukannya dekat atas, tapi yang kebanyakan yang terbaru dia punya power supply dekat bawah. Okay, dan dia punya panel ni, okay, panel yang untuk pemasangan ni ikut juga design kamu punya casing. So macam kat sini dia minta kita buang dulu punya panel luar ni dulu. Okay, so saya buang dulu 4 skru kat sini. Okay, so saya kena buang dulu 4 skru kat sini. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so settle lah yang tu panel dia. So dia akan simpan tu. So barang-barang equipment kamu, okay, kalau katakan yang ni desk komputer kamu, so tolong letak sebelah ataupun letak di sebelah luar. Okay, kita jangan, kalau boleh kita punya desk kita ni clear. Okay, supaya kita mudah kerja kita, tak bercamuk tak bersepah kerja kita. Okay, tak terpijak kita punya equipment. Okay, macam kat sini saya buka tadi, cuma dia tak tunjuk ini tool macam screwdriver, dia tak tunjuk. Okay, so sekarang saya nak masuk power supply. Okay, power supply. Okay, ni power supply. Okay, power supply yang ada dekat sini, yang ni jenis modular. Okay, apa tu modular ni, power supply ni? Kalau kamu tengok dia punya input kat sini, okay, jenis input kat sini untuk kabel dia pasang, dia separate kabel dia. Sebab apa? Dia nak memudahkan kerja kita buat pemasangan. Okay, berbeza pula dengan non-modular. Kalau non-modular tu dia bagi satu power supply ni, dia tarik seketul keluar kabel dia. So yang tu agak cerewet sikit kamu nak buat pemasangan kabel. So sebaiknya kalau ada bajet lebih untuk nak buat custom punya desktop, cari non-modular. Okay, dia punya cara pemasangan kabel management lebih mudah. Okay, so macam kat sini dia tunjuk kat sini port untuk allow power untuk kepada komponen kamu. Okay, lepas tu atas ni kipas dia. Okay, ini kipas dia. Dan dia akan tunjuk juga waktu kamu beli berapa watt untuk power supply tersebut. Ada setengah power supply pun kadang-kadang yang jual kata je power supply watt tu tinggi, padahal tak tinggi pun. Okay, so jangan tertipu sangatlah waktu nak beli power supply ni. Okay, so saya nak install. Okay, saya install dekat sini. Okay, lepas tu dia masuk balik screw ni. Okay, selalunya semasa nak buat pemasangan ni, dia akan sertakan sekali 4 biji screw kat sini untuk lock ni dahulu. Okay, itu yang paling basic untuk yang basicnya. Screw pertama, screw kedua, screw ketiga, screw keempat. Okay, yang ni. Yang ni screw untuk baru
baru power supply kamu lekat. Okay, so yang ni adalah untuk dia punya casing punya screw. Okay, adapter punya. Okay, siap. Okay, so yang seterusnya kita nak masuk motherboard. Okay, untuk motherboard saya nak masuk so kat ni instruction dia minta kita ambil motherboard pula untuk pemasangan. So macam ni lah display untuk motherboard. Okay, so kalau yang mana baru tengok ni, so nanti tolong cari gambar motherboard yang macam ni, pandangan di atas. Okay, nak ada label-label macam ni saya nak. Okay, kecuali yang ni stand off ni tak payah. Okay, so ada label-label macam ni. Okay, tolong buat label-label macam ni. Okay, so CMOS battery ni apa dia? Sekejap saya pusing dulu. Okay, CMOS battery. Saya kita tunjuk pula elok. Okay, CMOS battery. Okay, CMOS battery guna dia untuk sewaktu komputer kamu tak on. Okay, bateri dia akan standby untuk save kamu punya CMOS. Kamu punya data motherboard kamu. Contoh clock kamu ke berapa RAM kamu size. Ya? Tarikh. Itu pun salah satu. Tarikh pun ada dalam ni. Okay, salah satu nak troubleshoot kalau katakan kamu punya CMOS bateri ni kong, kamu boleh tengok clock dekat komputer kamu tu dia lari, dah berubah daripada hari yang kamu on komputer tu. Okay, dia sebabnya kalau komputer kamu tak on terlalu lama. Okay, kalau tak on terlalu lama macam contoh 3 bulan ke 6 bulan ke, so bateri ni akan jadi lemah, dia tak ada charge dah. So seeloknya sebulan sekali kalau katakan tak pakai komputer, on komputer, hidupkan komputer tu. Okay, so kebanyakannya sekarang kita dah tak bergantung sangat pada PC. Komputer ke laptop ni selalunya kita nak gunakan untuk buat kerja saja. Kebanyakannya kita dah pakai telefon dah sekarang. Okay, so kat sini dah tunjuk CPU slot ada, RAM, RAM slot, power, chipset. Okay, chipset dia tunjuk apa dia chipset, PCI slot. Sekejap saya tunjuk PCI slot. PCI slot. Okay, IO port. Okay, input output IO ni dipanggil. Okay, soket untuk RAM. Soket untuk processor. Okay, so labeling kamu ni, kamu cari motherboard kamu ni pandangan atas nanti dan buat label macam ni. Okay, tolong jangan ambil label yang kosong jangan ambil yang kamu ambil yang dah ada siap label tak aci macam tu. Saya dapat tu saya bagi kosong tu. Punya lab report Okay, so masukkan. So belajar macam mana nak buat label, kamu kenal motherboard tersebut. So saya install dulu benda ni kat sini. Okay, so cara nak install dia. Okay, sebelum kita nak install ni kita kena letak dulu dia punya tapak kaki ni. Okay, tapak kaki untuk motherboard ni. So supayanya dia ada gap atau ruang sikit. So saya tak ingat berapa ketinggian dia, sama ada daripada 3mm ke sampai 5mm. Yang ni dia punya tapak ni. Okay, so kita kena screw dulu. Okay, sepatutnya bukan kita buat macam ni, bukan kita screw terus. Okay, cara yang betul. Okay, cara yang betul nak tengok lubang kat mana, kita kena buat adjustment dulu tapak ni. Okay, sebelum nak buat adjustment tapak ni, kita kena pasang dulu dia punya, kita kena lekat dulu rapat dekat casing kita ni supaya IO port ni boleh masuk dekat casing kita macam ni. Barulah kita boleh adjust tapak ni. Baru kita buat marking macam tadi. So macam ni sekarang saya lock terus komputer saya punya screw ni. So kalau dalam Inggeris ni dia panggil apa? Stand off ni. Stand off. Ni. Okay, kamu boleh cari tengok dalam apa? Google, apa itu stand off? Okay, saya nak explain dalam BM saya tak sure, tapi dalam elektronik tu dia panggil, saya tak ingat dia punya apa nama dia. Okay, tak ingat dia punya nama panggilan yang betulnya. Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita nak connect power supply. Okay, so sekarang saya connect dulu yang ni. Okay, yang ni model yang jenis baru ni dia menggunakan ATX 24. Okay, 24 pin. 24 pin ATX power. Okay, so yang ni kat sini dan dia akan connect dekat belakang sini.
Okey, so saya pusing ni dahulu. Okey, so dia akan buat sambungan kat sini. So kabel dia akan ikut management dekat sini. Nampak, dia akan cucuk di belakang motherboard dia, belakang casing ni. Okey, ada ruang untuk buat kabel management. So dia akan masuk terus kat sini. Okey, satu lagi port. Okey, ATX power yang ni 8 pin. Nah, tadi kamu tengok 4, yang ni 8 sekarang. Okay, dan benda yang sama juga. So plug in dia kat sini. So dia akan sambung dekat atas ni, masuk dekat sini dan lekat dekat sini. Okay, dia akan lekat dekat situ. Dan yang terakhir, so yang ni power ni, yang ni adalah nak hidupkan button dekat atas ni, dekat bawah ni. Okay, saya buat sambungan kabel dulu. Okay, nampak dia akan tarik dekat sini. Dia tarik kabel dia sampai ke atas ni. Okay, sampai ke atas ni. So yang punya switch dia dekat sini, yang merah ni. Okay, so itu untuk sambungan switch depan. Okay, yang seterusnya kita tengok pula prosesor. Okay, kerja kamu salah satu kerja kamu nanti, okay, cari prosesor Okay, macam saya cakap tadi bagi 3 pin. Pin nombor 1. Okay, soket dia punya pin. Okay, yang macam ni prosesor ni dia tak tunjuk apa dia tak tunjuk langsung dia punya apa information. So cari dalam Google punya image, tengok atas labeling atas prosesor ni. Okay, dia punya produk dia apa, daripada company apa, speed dia jika ada, dan model dia. Kalau dalam soalan tu, jika ada soalan tu dinyatakan model apa. Okay, so dan heat plate ni dia nak asingkan power panas prosesor ni. Okay, so sekarang saya nak pasang. Saya pergi install. Okay, cara nak pasang dia, pertama kita kena tolak dulu dia punya ni, kita kena open dia punya shield ni. Waktu nak open, dia akan buka dulu dia punya kaki ni. Okay, dia punya, orang panggil apa, twill benda ni. Okay, dia punya lock mechanism dia. Okay, dan selepas tu ikut marking segitiga di atas prosesor kamu. Yang ni macam ni saya tak boleh zoom in dalam ni. Setakat ni saya. Semua saya boleh kat sini tunjuk cara nak letak je macam tu. Dan lepas tu tutup dia punya case dan lock. Okay, dan lock untuk prosesor ni dia tak, kebanyakan dia tak sama Ada yang jenis letak dia punya casing, lepas tu dia lock terus. Macam ni dia ada casing dia punya shield dia. Okay, dan seterusnya sebelum kita nak pasang kipas, so kita kena letak satu macam thermal paste. Thermal paste ni tujuan dia untuk chemical, dia nak bagi chemical tu di antara kamu punya heatsink kipas dan juga heatsink prosesor kamu, supaya tak nak terbakar. Okay, so kita pergi dekat dia punya inventory ni. Yang ni dia punya kipas. Okay, so selalunya macam Intel dia akan datang stok sekali dengan prosesor dan juga kipas waktu nak kamu beli untuk komputer punya desktop. Okay, kalau katakanlah macam yang terkini yang saya tahu kalau macam contoh kalau high processing punya CPU, macam contoh AMD apa dah saya tak ingat. Saya tengok AMD apa, tapi AMD yang high punya performance macam contoh Ryzen 7 ke Ryzen 9 ke. Okay, so dia punya kipas ni ataupun dia punya cooler fan ni kamu kena beli asing pula, aksesori asing. Okay, so kat sini dan nak letak kipas ni, dan dia ikut juga. Okay, dia ikut juga dia punya ikut cara pemasangan. So macam ni dia dah letak lock siap-siap, kita tinggal kunci saja. Dan kabel kat sini. Okay, untuk connection dia punya kabel selalunya power untuk kipas, okay, power untuk kipas punya input berdekatan dengan CPU punya soket. Lepas tu settle untuk kipasnya. Okay, dan seterusnya yang ni kita nak pasang graphic card.
So graphic card dia ada datang sekali juga dengan kipas. Okey, dia ada datang sekali dengan kipas. Dan juga dual GPU. Dual GPU ni bermaksud ada dua monitor kita boleh pasang kat sini. Dia ada dua apa? Macam saya tunjuk tadi, macam dia ada, kita boleh buat paparan, dua paparan kat sini ya. Okey. Soket ni guna VGA, satu lagi menggunakan DVI. Okey. Dan dia punya port dia pasang kat sini. Yang ni dia punya pin dia. PCI Express dia pakai. Okey, so yang ni dia punya kipas dia. Okey, so kita install. Sebelum nak install, kita kena buka dulu cover ni. Okey, cover ni ya. So cover ni nak buka boleh simpan ni. Lepas kamu buka ni, kita cabut saja dia punya skru. Okey, cabut ini skru dan simpan dia punya dia punya case tu. Okey, mana tahu ke depan ni kita nak pakai semula. So plug in saja semula, lepas tu lock balik. Okay, settle lah untuk GPU. So kat sini dia nak pasang lah GPU kat sini. Okey, so macam ni komputer ni dah basic dah. Dah ada dah, kebanyakannya dah yang dah basic ada. Okey. So sekarang kita nak pergi pula kepada RAM. Okay, ini RAM. Okay, macam saya cerita tadi ya, RAM ah. Okey, saya tak ingat ni model apa, tak nampak lah kat sini. Tak nampak model apa ni, RAM ni. Okey, tak nampak model apa kat sini. Tak boleh nak zoom in. Okey. Dia punya lock, memory chip dan juga connector. Okey. So model untuk cari dalam Google Image, isi dalam lab report kamu, tengok label dia kat sini apa. Okey, untuk RAM. Okey. Sekarang kita nak pasang. Okey, cara nak pasang ah. So kalau kamu tengok kat sini, okey, dia kat sini ada, kat sini dia minta kita kita pasang dua RAM kat sini. Okey, cara nak pasang dia, kita buka dia punya lock ni, kita tolak dia punya lock ni bagi terbuka dahulu. Okey, lepas tu kita pasang saja. So bila kamu pasang, kamu tekan saja RAM tu. So semasa nak tekan RAM tu, kena ikut dia punya lekuk dekat tapak tadi. So nanti dia automatik dia akan lock. Kiri dengan kanan tu dia akan lock. So tak perlu kamu buat lock ni secara manual. So dia akan automatic lock nanti. Itu cara nak pasang RAM dekat situ. Okey, yang seterusnya hard disk. Okey, hard disk pun salah satu kamu punya job juga nanti, cari gambar dalam hard disk. Okey. Cari gambar tersebut, apa yang kamu nak kena cari. Tengok dia punya manufacturer apa dan berapa saiz dia. Tak kisah sama ada Seagate ke, Western Digital ke, apa-apa brand yang kamu jumpa. Okey, sebab maklumat dekat belakang ni kamu kena isi. Okey, so macam kat sini dia punya model dia adalah jenis SATA punya. Okey, SATA punya hard disk. So kat sini dia tunjuk kat sini dia punya connector. Macam ni saya tak dia tak nampak dia punya connector. So yang ni selalunya untuk power dan satu lagi untuk soket dia punya data dia. Yang ni soket data ni yang sambung kepada yang ni untuk power, yang panjang ni untuk power, manakala yang pendek ni pula adalah untuk transfer data. Okay, so yang ni kabel ni sambungan ni pada motherboard masuk kepada kamu punya hard disk. So kita install sekarang. So untuk hard disk bay ni dia menggunakan 3.5 inci. So buka dulu dia punya bay dan install. Lepas tu kita tolak balik. Dan setiap design untuk motherboard untuk casing ni dia tak sama. Okey, untuk casing, untuk cara nak letak hard disk ni, setiap casing dia tak sama. Kalau macam ni dia ada tray dia, tolak masuk. Okay, kat sini saya nak pasang dulu connector power. So dia akan sambung kat sini. So ambil salah satu kat sini. Macam ni saya nak ambil yang ujung ni. So dia akan sambung kat sini. Lepas tu kabel ni pula. Yang ni dia punya kabel SATA port. Okay, SATA port yang ni.
So SATA port ni pun bergantung kepada motherboard tersebut. Macam kat sini dia boleh bagi maksimum sampai 6 hard disk. So kamu boleh pilih salah satu kalau kamu nak connect ya. Okay, settle lah tu. Dan barang yang terakhir sebelum kita nak complete ni, kita buat pemasangan kita ni, kipas. Okay, so kipas aksesori ni selalunya asing. Okay, kipas untuk sejukkan bahang dalam kamu punya komputer. Sama ada pakai jenis motor macam ni, ada lagi satu jenis kita pakai radiator, macam radiator kereta tu. Okay, yang tu kalau cooling system pakai water punya cooling system, yang tu lagi lebih mahal berbanding pakai ni. Kalau yang ni jenis ni murah. Okay, so macam kat sini dia bagi satu saja fan. So dia akan ikat belakang ni, kunci ni ada 4 skru kat belakang ni. Okay, so ada lagi tengah casing juga, dia akan bagi sampai 4 fan atas ni. Satu kat sini, satu dekat sini, 2 dekat di atas ni, lepas tu ada 3 kadang-kadang dekat depan ni. Bergantung juga kamu punya design casing. So macam ni saya, yang Cooler Master ni dia bagi satu saja. So lepas tu kita kena buat pula benda punya penyambungan dia. So, macam ni dia akan sambung dia punya kipas ni ke atas motherboard. Okey, ada setengah yang aksesori yang kipas tambahan, kamu dikehendaki pasang dia punya casing dekat atas ni, manakala power ni kena tarik daripada bawah. Dia kena tarik daripada port dekat sini. Itu kalau kamu nak pasang fan lah, nak bagi sejuk lagi ya. Okay, lepas siap ni barulah kita tutup semula casing sebelah sini dan sebelah sini. Settle. Okay, so siap untuk pemasangan secara simulation. Okay, itu cara simulation. Okay, settle untuk cara buat pemasangan. Okay, menarik tak game ni? Menarik. Nampak kan cara nak pasang macam ni kan? Sekarang nampaklah, terbayanglah sikit macam mana cara nak buat pemasangan komputer. Tapi saya minta maaf lah, tak boleh nak tunjuk cara yang real punya, cara real punya pemasangan. Okay, kalau untuk yang real punya pemasangan, nanti saya sediakan link. YouTube dalam Google Classroom. Yang tu video dia dalam English. Yang tu dia, sekejapnya saya tunjuk dia punya video dia. Saya tunjuk dia punya link dulu. Okay, video tu panjang jugalah video dia. Lebih kurang berapa minit, saya tak ingat berapa minit. Okay, ni video dia. Okay, video dia akan tunjuk. Yang ni saya tak ingat prosesor pun. Lebih kurang 22 minit. Okay, lebih kurang 22 minit lah. Dia akan guide kamu macam daripada start awal sampailah sekejap. Saya keluar exit dulu. Ada music pula. Okay, so yang ni dia akan tunjuk kamu build daripada awal, step by step. Dia tunjuk cara nak pasang macam mana, cara nak pasang SATA macam mana, cara nak pasang apa, M.2 ada, okay, SATA port dekat mana. So kat sini dia akan bagi detail kat kamu. Okay, nanti saya akan letak link ni dalam Google Classroom. Okay, dah 1 jam. Dah terlajak lah kita dah. Okay, dah terlajak terlebih masa dah. Okay, kelas ni saya tak, kalau nak ikut saya sepatutnya kita habis sampai pukul 5. Okay, saya kena cover 2 lab. Saya takut nanti antara kawan-kawan kamu ni internet ada yang terhad, betul tak? Ke ada yang unlimited? Kebanyakan kamu? Wi-Fi. Oh, kamu pakai Wi-Fi. Okay, kamu pakai Wi-Fi. Okay, so terhad lah. Saya pun tak nak lah, sebab kalau kelas online ni boring sebab takut terlalu panjang sangat. Okay, so untuk yang lab ni okay, untuk lab ni sebelum kita nak untuk lab kedua ni saya slideshow sikit.
Okey, untuk cara pemasangan untuk lab yang kedua ni, saya dah sediakan video, kamu boleh tengok sendiri. Okey, untuk kamu nak apa? Nak isi dalam lab report kamu nanti. Okey, saya bagi slide dulu. Sekejap, saya buka slide dulu. Kejap je slide dia. Mana? Baik, komputer. Okey, lebih kurang 15 slide. Okey. So, saya cerita sikit dulu. Okey, yang ni dia punya untuk lab kedua. Untuk dalam lab kedua ni, saya akan cerita apa tu BIOS. Okey, pemasangan virtual machine dan OS. Okey, jenis-jenis OS dan lab pemasangan Windows 7. Okey, so apa tu BIOS? So BIOS ni adalah untuk software untuk motherboard kamu. Okey, so dia kerja dia adalah untuk check kamu punya IO port dan save kamu punya setting-setting yang ada dalam kamu punya apa atas motherboard kamu. Okey, so benda ni dia memori dia kekal, kamu tak boleh ubah. Okey, ada dia punya kerja-kerja dalam tu, macam contoh nak setting apa, macam contoh kita buat penukaran RAM ke, penukaran CPU ke, so dia dah calibrate automatic by software, so tak perlu pening-pening sangat. Kadang-kadang ada setengah orang suka nak buat apa, nak ubah suai sikit BIOS tu, macam nak overclock kita punya CPU. Okey, untuk overclock punya CPU ni maksud dia, kalau macam contoh prosesor kamu 2 GB, kita boleh up dia punya speed ni sampai 3 GB. Ada motherboard yang boleh buat macam tu. Okey, so macam saya dah cerita ni, yang ni tugas-tugas BIOS. So jika kamu nak akses kita kena masuk ke kunci, sama ada ke kunci delete, F2 ataupun F yang lain. Itu atas keyboard kamu. Okey, dan ikut bergantung kepada manufacturer dekat mana kamu nak akses BIOS. Okey, ataupun setup dia menu dia. So macam ni saya tak boleh nak demo dekat kamu. Okey, kalau saya demo sekarang, kena masuk dalam ni. Saya kena restart komputer, saya kena paparkan guna apa? Video. Okey, saya tak boleh buat macam tu. Okey, yang saya cuma boleh tunjuk dekat kamu, yang ni saja dia punya paparan dia. Okey. So macam kat sini, yang ni dia punya penerangan dia, apa yang ada. Okey, so selain daripada tu, kita boleh ubah juga dia punya boot order dia. Okey, information mengenai hard disk. Kamu punya health punya berapa kamu punya RAM speed, clock speed untuk CPU, clock speed untuk kipas kamu, ada dekat atas ni. Okey. Dan kita boleh menetap juga BIOS ni password. Okey, so katakanlah kamu tak nak bagi orang lain guna laptop kamu, so kita boleh set kita punya komputer, kita boleh lock komputer dengan BIOS punya password. Okey, bukan maksud saya bukan untuk waktu login, macam login komputer tu, kalau Windows punya login tu kan ada dia masuk, dia minta login user lepas tu nama kan. Yang ni untuk BIOS punya lock dia lain sikit. Dia akan lock punya sistem dan kamu tak boleh masuk dalam kamu punya Windows. Melainkan kalau user tu sendiri bagi password, baru boleh kamu on benda tu, baru boleh kamu buka komputer tersebut. Okey, untuk peringatan untuk semasa BIOS ni. Okey. So, jika kalau kamu tak biasa menggunakan BIOS ni atau setting, biarkan. Okey, so kalau katakanlah komputer kamu hang ataupun tukar setting kat tukar bateri ke, so buat arahan untuk restore factory setting. Okey, itu salah satu cara tu. Okey, kalau kamu buat perubahan pada komputer kamu, ataupun jika kalau kamu buat perubahan ke atas BIOS kamu, tolong save. Okey, so yang ni arahan untuk semasa buka atau cabut bateri CMOS. Okey, so kamu boleh baca kat sini nanti ataupun tengok semula nanti video ni nanti. Okey, so untuk pemasangan Windows ni, untuk pemasangan Windows ni, apa yang saya praktiskan dalam lab ni, saya tak gunakan real komputer. Saya guna simulator untuk komputer. So, komputer yang ada dalam lab, macam contoh lab kat saya ni, so
So saya menggunakan PC ni, lepas tu saya boleh install beberapa operating system yang lain. So macam saya sekarang run Windows, okay. So saya boleh run OS Windows 7, Linux pun boleh saya run dalam satu masa. Okay, so macam contoh kat sini, dia ada tunjuk contoh kat sini, saya menggunakan yang ni virtual machine. Ada beberapa jenis virtual machine kat sini ya, dalam market ya. Okey, apa tu virtual machine? Sorry, sebelum saya nak terangkan ya. Okey, so practice yang saya buat ni sebenarnya adalah nak cara nak buat installation macam katakan kamu menggunakan komputer baru. Sebab itulah saya gunakan simulator. So kalau kamu menggunakan komputer kamu sendiri, so kamu kena padam semua data kamu dalam komputer. Sebab itulah kita boleh belajar cara nak buat pemasangan OS Windows ke OS Linux ke dengan menggunakan virtual machine. Okay, so apa tu virtual machine? Okay, so yang ni, so virtual machine ni adalah sebuah software yang berfungsi sebuah macam application ni lengkap macam sebuah komputer. So dia boleh buat juga nak update ke, nak kebaskini kerja kamu ke pun boleh. Okay, so nak run program apa-apa pun boleh tanpa mengganggu komputer kamu yang menjadi main utama dia. Okay, main komputer kamu. Okay. Selain daripada tu, kita boleh run juga sistem operation yang berbeza. Macam saya cakap tadi, saya boleh run 3 OS sekali dalam ni. Okay, macam sekarang saya run Windows 10. Saya boleh run juga Windows 7 dan Linux saya boleh run sekali. Okay, dalam market apa yang ada? Kita ada VirtualBox, VMware Workstation, okay, Workstation Pro dan Workstation Player dan Microsoft Hyper-V. Tapi dalam lab ni saya akan pakai VirtualBox sebab ni yang ni freeware. Microsoft Hyper-V ni ada tapi saya tak biasa gunakan. Okay, VMware ni berbayar. Okay, berbayar. Okay, itu untuk tentang VirtualBox. Okay, yang ni tool yang main utama tool yang kita akan pakai nanti. Okay, sistem operasi. Okay, OS, Windows. Okay, saya tak nak explain panjang sangat Okay, so Windows yang biasa kamu kenal, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Mungkin ada yang orang tak pernah dengar. Apa itu Windows Server? Okay, Windows Server ni tugas dia lebih banyak lagi kerja dia. Bukan satu tugas saja. Dia boleh menjadi sebagai web server. Sebagai server untuk data. Itu kerja dia. Dan juga untuk storage. Itu sebagai web server. Manakala satu lagi OS, Linux. Okay, sorry saya tertinggal lah. Okay, untuk macam Windows ni, okay, jika kalau kamu nak dapatkan dia, okay, yang ni berbayar dan ada lesen. Okay, untuk setiap window yang kamu ada ni, dia ada lesen dia sendiri. Okay, tak boleh pasang macam contoh kamu nak beli CD Windows 10 yang kamu download tu, nak pasang dekat komputer lain, tak boleh. Dia ada dia punya CD key dia. Okay, untuk CD key tu kena dapat daripada Microsoft. Okay, berlain pula dengan Linux pula. Okay, macam Linux ni dia freeware. Okay, so OS dia pun complete. Kamu boleh ada juga untuk home user. Server pun ada juga. Okay, so kebanyakan OS yang ada. Okay, yang ni yang kebanyakan yang biasa saya gunakan. Okay, so Fedora, Linux Mandriva, OpenSUSE dan Red Hat. Itu yang kebanyakan yang ada dalam pasaran. Okay, so macam untuk dalam lab ni kita akan pakai Linux Ubuntu. Okay, dia punya file size tu lebih kurang dalam tak sampai 3 gig pun dia punya size dia. Kalau kamu download sendiri dalam internet. Okay, itu tentang Linux. Okay, so kamu akan belajar juga tentang format. Apa tu format? So, format ni adalah configuration sewaktu kamu nak memasang hard disk baru. So, kamu kena padam data tersebut dan install dia punya file system dia. Okay, supaya kita nak lakukan dia untuk format ni, kita nak lakukan dia semasa sebelum kita nak buat
pemasangan sistem operasi yang baru. Selalunya yang kamu dengar apa tu format. So yang ni maksud dia format. Okey, so yang ni kamu boleh tengok sendiri, boleh baca sendiri. Okey. Macam contoh dalam Windows Okey, untuk file system dia. Kalau untuk file system Windows ni, okey, so dia ada 3 jenis. FAT32, NTFS. Dia punya file system ni. So lepas ni kalau orang tanya kamu apa dia file system Windows, so tak boleh nak bohong, orang tak boleh bohong kamu lah apa dia. So kali ni kamu dah kenal. Okey, apa kelebihan untuk macam FAT32 dengan NTFS ni? So yang FAT32 ni selalunya untuk model yang lama. Okey, model terkini kebanyakan kita pakai NTFS. Dan yang ni yang dia punya size ni, size untuk capacity untuk FAT dengan FAT32 bawah 20 gig. Okey, macam contoh Windows XP, Windows 7 pakai FAT32. NTFS pun ada juga Windows 7. Okey, manakala untuk NTFS punya file system pula, dia kena pakai hard disk yang bersaiz 20 gig ke atas. Dan yang ni lebih security berbanding yang ni. Kalau untuk performance, kita pakai FAT32. Selalunya dalam USB drive dia pakai FAT32. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, okey, kalau kamu tengok kat sini dekat gambar ni, okey, cara nak format. Okey. Okey, saya tunjuk dekat sini. Okey, jangan kamu pula pergi right click, kamu pergi format terus hard disk kamu. Jangan. Okey, tolong jangan buat macam tu Okey, kalau nak belajar format, buat dalam USB drive kamu. Okey, macam contoh saya right click, saya format ni benda ni. Okey, so yang ni hard disk capacity saya. Okey, so yang ni file system ni default, so tak boleh tukar dah, memang fix dah. So yang ni saya dah buat labeling. So saya check sini kat quick format. So saya start ni, bila saya start format, so dia akan padam semua saya punya data dalam komputer saya. Dengan cepat. Kalau kamu uncheck benda ni, so yang ni dia akan ambil masa sikit. Bergantung kepada hard disk kamu. Lagi besar hard disk, lagi lama kamu dia akan proses format tu. Better pakai quick format. Okay. So yang ni format dalam Windows, yang ni dalam Windows yang dah pasang siap. Okay, yang ni sewaktu nak awal pemasangan OS. Okay, sewaktu awal pemasangan OS Okay, yang ni pula cara nak buat pemasangan format dalam Linux. Okay, yang ni ada. Cuma saya tak nak tunjuk dalam ni Okay. So, untuk specification window yang kita nak pakai Okay. So, sewaktu nak mulakan kerja, download dulu benda ni daripada VisualBox. VisualBox daripada website visualbox.org. Manakala untuk OS Windows 7 dan juga Linux. Okay, so tak payah kamu download lah. Tengok saja video saya tu. Okay, so nanti boleh kamu boleh faham sendiri cara nak buat pemasangan Windows. Okay, saya tunjuk kat kamu Yang ni OS ni, saya tak cerita detail lagi Okay, untuk specification Windows punya yang saya download daripada Microsoft punya. Okay, Windows 7 original. Size dia 3.9 gig. Okay, yang ni dia punya size dia, file image dia. Okay, so specification window untuk Windows 7. Kita kena ada 2 gig RAM dan 20 gig hard disk. Itu minimum. Okay, minimum Manakala Linux pula, kena download daripada website Ubuntu dengan size 2.9 gig dan specification untuk Linux punya tak tinggi berbanding Windows. Okey, dia punya size dalam 1 gig saja dan hard disknya lebih kurang dalam 10 gig untuk storan dia. Okey. Okey. So nanti untuk cara nak format video, untuk format nanti kamu boleh tengok video dalam Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom ni saya dah prepare dah. Ni video ni. Okey, praktis untuk dengan VisualBox dan juga praktis untuk Ubuntu. Okey, so tengok. Yang ni cuma dalam video ni saya tak sediakan suara saja.
kamu boleh tengok dia punya arahan instruction saja nanti. Okey. Okey, video lebih kurang, dua video ni lebih kurang 1 jam lebih sikit lah. Sebab dia, cara nak pemasangan dia ni lama. Okey. Okey, so saya tunjuk kat sini ya. Okey, so yang ni Windows yang software yang saya dah pasang dah. Sepatutnya saya boleh run juga ni ya, Windows 10 ni, tapi dah ada problem ah. So, saya on dulu benda ni. Okey, instruction apa semua tentang instruction yang saya dah sediakan dalam lab report dan juga dalam video tu pun saya dah sediakan. So nampak, saya dah ada dah satu Windows 7, saya run kat sini. Sekejap, saya resize dulu benda ni. Dia tak masuk pula password 1, 2, 3, 4. Okey, sekejap saya resize dulu benda ni. Saya buat kecil sikit. Kecil sangat. Okey, so ini untuk Windows nya. Okey, manakala satu lagi. Okey, yang ni pula saya start untuk Linux pula. Maknanya tengah restart dulu. Okey, yang ni. Okey, so OS ni saya boleh pakai side by side, saya boleh pakai. Sebab dua OS ni. So, saya dah sediakan video untuk kamu. Jika kamu nak mencuba sendiri, boleh. Okey, cuma Windows 7 ni saya tak galakkan lah. Sebabnya kalau kamu nak download, dia punya link dia memang tak ada lah, memang tak ada dalam Microsoft dah. Okey. So yang saya dapat ni dalam file ni, file Windows 7 ni yang dah lama. So kalau kamu nak cara belajar cara nak pasang Linux ni, okey, lebih baik belajar cara ni. Okey. Okey, Linux. Saya kecilkan dulu. Oh, tak boleh kecil. Saya kecilkan sikit skala ni. Uish, besar sangat. Okay, so yang ni saya tak boleh resize. So ada dua mesin kat sini. Saya ada satu Windows, satu Windows. Satu Linux, satu Windows. So dua OS ni dia tak akan mengganggu kamu punya hard disk kamu. Tak ada masalah benda ni. Okay, kalau dia crash pun, rosak pun, dia akan rosak dalam application ni saja. Okay, dalam application ni saja dia akan rosak. Okay, kalau katakan rosak, remove lah. Delete. Itu je. Okay, delete macam tu saja. Okay, so untuk praktis untuk lab, saya nak kamu tengok video. Okay. Okay, saya rasa dah 3.30 lama sangat ni, nanti takut nanti ada setengah kawan-kawan nanti takut nanti kamu punya data nanti habis. Okay, so kelas kita sebelum kita tamat, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Okay, tak ada soalan lah. Sekejapnya. Tak ada. Tak ada lah, tak ada Okey, kalau tak ada, sekejap saya up semula link link untuk kelas Google Form yang mana baru masuk Siapa yang tanya ni? Apps berbayar. Apps apa ni? Apps ni yang ni. VM VirtualBox ni VirtualBox ni tak berbayar, dia free. Freeware je. Okay, freeware. Okay, freeware. So kalau kamu nak cuba juga download Windows 7, tolong berhati-hati nak cari Windows 7 kalau kamu nak mencuba juga. Semua orang kena download ke? Tak perlu. Tak payah. Tak perlu pun. Tak perlu. Sebab kita praktis online, tak semua, takut nanti tak semua
tak semua kamu spek komputer kamu powerful. Takut nanti tak boleh hang nanti komputer kamu. Sebab dia pakai RAM yang tinggi sangat software ni. Okey. Spek saya komputer saya pun kamu tengok. Kamu tengok saya PC ni pun dah full memory dah. Nampak? Dah 7 gig. 7 gig lah. Cuma tak tersangkut-sangkut lah. Okey. Tak tersangkut-sangkut lah. RAM saya dah full lah. Okay, kalau katakan saya run application lain pula memang hang. Okay, dia tak boleh perform. Dia tak boleh perform elok lah. Okay, RAM dia tak cukup sebab RAM dah terlampau tinggi. Tapi CPU saya dia tak pakai tinggi. Okay, tang RAM saja masalah. Okay, tang RAM saja masalah sewaktu kamu run application ni. Okay, so tak perlu. Tak perlu install. Just tengok saja video. Kalau berasa nak practice, tolong upgrade RAM komputer kamu. Itu saja. Okay. So, saya lupa saya nak tu. Sekejap saya nak stop dulu recording dulu. Okay, saya stop sekejap recording. Okay, nanti kamu boleh tengok recording ni balik Okay, saya stop ni recording